Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain. Amin. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, yang berusaha tuan pengerusi Masjid Kampung Pokok Baru yang dihormati tuan timbalan pengerusi masjid, barisan JJK masjid yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambung membaca kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Ini kitab syarah bagi kitab Ummul Barahin, matan Ummul Barahin bagi Imam Sanusi. Asalnya tulisan Jawi, ini sudah dipindahkan ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Pada tangan saya pada muka surat 119. Ini masih lagi pada bab asal kufur dan bid'ah. Khilaf bagi Mu'tazilah tak sama ataupun berlainan bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah ni fahaman yang sesat, fahaman yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Apa yang lainnya sekira-kira berjalan oleh mereka itu kepada bahawasanya Allah Ta'ala tidak berkehendak ia akan kejahatan dan segala yang keji-keji. Fahaman Mu'tazilah yang diasaskan oleh Wasil bin Atha berfahaman bahawasanya Allah Ta'ala tak nak yang jahat, tak nak yang keji-keji. Sesat gitu, sesat. Kita ahlu sunnah bagaimana? Kita ahlu sunnah wal jamaah percaya, yakin bahawasanya baik atau buruk, baik atau jahat, suci atau keji, semuanya Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala yang nak benda itu jadi berlaku, dan Allah Ta'ala yang jadikan. Itu rukun iman yang keenam, baik dan buruk daripada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Segala yang baik dan segala yang buruk Allah yang jadikan. Daripada Allah Ta'ala itu Allah yang jadikan. Lagi sambungan fahaman Mu'tazilah dan mengambil dalil oleh mereka itu dengan bahawa yang berkehendak akan kejahatan itu kejahatan. Dalil akal Mu'tazilah apa? Yang nakkan kejahatan tu jahatlah. Satu orang yang nak buat jahat, maknanya dia tu jahat. Dan yang berkehendak akan yang keji-keji itu keji. Siapa yang nak benda yang keji, dia tu keji. Itu dalil Mu'tazilah. Dan bahawa menegahkan daripada barang yang dikehendaknya dan menyuruh dengan barang yang tiada dikehendaknya, itu safih, yang ini bodoh. Kalaulah satu orang dia menegah, dia menghalang daripada perkara yang dia nak. Dia nak tapi dia kata jangan. Contohnya dia bermusuh dengan si A, bermusuh dengan si B. Jadi si A ni cakap dengan si B, kau jangan
pijak tempat tu. Rupanya dia dah buat periuk api contohlah kan. Dia saja cakap jangan. Jangan pijak, jangan tolonglah. Rupanya dalam hati dia, aku cakap jangan mesti kau nak buat kan. Lebih kurang macam itulah. Dia nak tapi dia kata jangan. Kemudian satu lagi, dia nak sama kalau dibanding dengan Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala tak nak makhluknya buat benda jahat dan masuk neraka. Allah Ta'ala nak jadikan makhluknya tu masuk neraka, tapi Allah Ta'ala kata jangan. Jangan kau buat dosa nanti masuk neraka. Padahal Allah Ta'ala nak. Jadi begitu adalah perkara bodoh, kata Mu'tazilah. Mungkin contoh saya tak berapa kena kan? Baik. Dan menyuruh dengan barang yang tiada dikehendakinya. Dia tak nak tapi dia suruh. Contoh, kalau Allah Ta'ala tak nak jadikan contoh yang dah berlaku Abu Lahab. Allah Ta'ala tak nak, Allah Ta'ala tak takdirkan Abu Lahab itu beriman, tapi Allah Ta'ala suruh tak beriman, suruh. Allah Ta'ala suruh, bukan kata Abu Lahab, semua manusia, semua makhluk dan jin, manusia dan jin, Allah Ta'ala suruh beriman. Tapi Allah Ta'ala tak nak jadikan Abu Lahab itu beriman. Ini kata Mu'tazilah bodoh. Dan bahawa mengazab atas barang yang dikehendaknya itu zalim. Kalau Allah Ta'ala menghendaki satu orang buat dosa dan Allah Ta'ala menghendaki satu orang masuk neraka, kemudian Allah Ta'ala azab, itu zalim, kata Mu'tazilah. Sedangkan kita, fahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, berfahaman bahawasanya kalau satu orang Allah Ta'ala takdirkan tu maknanya Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala bersifat iradat tu berkehendak. Berkehendak tu maksudnya menetapkan nasib makhluk, menentukan nasib makhluk. Dah siap-siap dah Allah Ta'ala tentukan nasib setiap makhluk. Si A nasibnya begini, si B nasibnya begini, sampai Z sambung satu. Kalau A, B, C itu sampai Z aja kan, tak banyak. Makhluk yang pertama nasibnya begini, Nabi Adam. Makhluk yang kedua nasibnya begini, sampailah berapa? Nombor kita tak tahu kan, Allah Ta'ala je lah yang tahu. Sampai makhluk yang terakhir pun Allah Ta'ala, ataupun manusia dan jin yang terakhir yang Allah Ta'ala jadikan pun Allah Ta'ala dah tetapkan nasibnya begini-begini. Senang cerita, nasib akhirnya tu masuk syurga atau neraka lah. Jadi Allah Ta'ala dah tentukan. Dalil hadis Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sudah tetapkah ahli syurga dan ahli neraka? Jawab Rasulullah, bahkan ya, sudah dah tetap siapa ahli neraka dan siapa ahli syurga. Panjanglah hadis tu kan, maknanya nak kat situ berdalil bahawasanya Allah Ta'ala dah tetapkan. Allah Ta'ala berkehendak tu maknanya Allah dah tetapkan nasib makhluk, dah tentukan dah. Sejak bila Allah Ta'ala tentukan? Sejak azali, sejak makhluk belum ada dah ditetapkan dah. Segala perkara, bukan hanya jodoh pertemuan, ajal maut, rezeki saja, tidak. Segala perkara. Baik. Jadi kalaulah Allah Ta'ala menentukan nasib satu orang, Allah Ta'ala jadikan dia, orang tu nak buat jahat dan buat jahat, buat dosa, dan Allah Ta'ala masuk dalam neraka, itu adalah keadilan Allah Ta'ala. Adilnya Allah Ta'ala bukanlah Allah Ta'ala beri pilihan pada makhluk, kau pilih sendirilah, nak buat jahat ke, nak buat buruk.
buat baik, nak buat jahat buruk, sama tu. Nak buat baik ke nak buat jahat. Dan aku pinjamkan kuasa, kau buatlah baik atau buatlah jahat. Bukan begitu adilnya Allah Ta'ala. Adilnya Allah Ta'ala, iaitu hak milik Allah Ta'ala. Hak milik Allah Ta'ala. Baik. Itu kalau satu orang Allah Ta'ala jadikan dia buat jahat dan masuk dalam neraka, disiksa selama-lamanya, itu keadilan Allah, iaitu hak milik Allah Ta'ala. Tiada siapa boleh persoalkan apa yang Allah Ta'ala perbuat. Dalil la yaf'alu amma yaf'al, la yas'alu amma yaf'alu. Allah Ta'ala tidak dipersoal apa yang dibuat. Wa hum yus'alun, malah kamu yang dipersoal. Allah Ta'ala buat apa saja pada makhluk, tak ada siapa yang boleh persoalkan. Baik, sebab apa? Semua makhluk itu milik Allah Ta'ala. Jadi kalaulah Allah Ta'ala tegah barang yang dikehendaknya, Allah Ta'ala memang nak satu orang ni masuk neraka, tapi Allah Ta'ala kata Jangan buat jahat, jangan masuk neraka. Itu bukan bodoh, itu keadilan Allah, yakni hak Allah Ta'ala. Dan kalau Allah Ta'ala menyuruh dengan barang yang tiada dikehendaknya, Allah Ta'ala tak nak satu orang tu masuk syurga, tapi Allah Ta'ala suruh, masuklah syurga, berusaha beribadatlah, taatlah kepada aku. Allah Ta'ala dah tentukan dah orang tu tak masuk syurga, dah ditakdirkan dah, tapi Allah Ta'ala suruh. Itu bukan bodoh. Itu kalau suruh benda yang tidak kena, itu juga samalah keadilan Allah Ta'ala, hak milik Allah Ta'ala. Manakala kalau Allah Ta'ala jadikan satu orang buat baik, beramal, taat kepada Allah Ta'ala, beriman, masuk syurga selama-lamanya, dapat nikmat selama-lamanya, itu belas kasihan, rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala. Baik, itu perbezaan Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati tuan Mu'tazilah punya fahaman ni tak berapa nampak, melainkan orang yang belajar, belajar dan mendalam. Kalau tak begitu mendalam, boleh terikut. Bayangkan dia kata, orang yang nak buat jahat, orang tu jahat lah. Kalau kita kurang belajar atau kurang mendalami, betul juga. Orang yang nak mencuri itu penjahat lah, ada niat, kan? Tapi disandarkan perkara itu pada Allah Ta'ala. Maknanya kalau Allah Ta'ala yang nakkan kejahatan, nakkan kekufuran, bukan setakat kejahatan, memang Allah yang takdirkan kekufuran, nescaya Allah Ta'ala tu jahat lah, Allah Ta'ala tu kufur lah. Awak ni lampau sampai ke disabitkan kepada Allah Ta'ala begitu. Kalau makhluk, mungkin satu orang yang nak buat jahat, dia tu jahat, mungkin boleh dikatakan begitu. Itu pun kalau dia tak buat lagi, tak boleh disabitkan kesalahan. Baru berniat. Makhluk tu pun ada yang tak boleh disifatkan begitu. Jadi hati-hati. Sambung. Bermula Allah Ta'ala Maha Suci daripada yang demikian itu sekaliannya. Ini fahaman Ahlus-Sunnah wal Jamaah lah. Allah Ta'ala Maha Suci daripada sifat bodoh begitu. Dan ditolak akan dia dengan bahawasanya demikian itu sungguhnya dibilangkan dia akan kejahatan atau keji atau safih, bodoh atau zalim itu dengan nisbah kepada yang baru, makhluk. Kalau pada makhluk, satu orang diikat kaki, ikat tangan, lepas tu ditolak ke dalam sungai. Awas, jangan basah. Awak dah tolak, dah ikat kaki semua, cakap jangan basah. Zalim lah, itu memang zalim. Allah Ta'ala tak dikira zalim. Siapa? Hak milik Allah. Kalau kita si A buat dengan B macam tu, dia ikat tangan, kaki, lepas tu dia tolak masuk sungai, awas, jangan basah.
Itu zalim. Pasal apa? Si B tu bukan hak milik A. Bukan hak milik A pun. Itu zalim. Kalau Allah Ta'ala jadikan satu orang buat jahat dan masuk neraka selama-lamanya, itu tak dikira zalim. Kenapa? Sebab itu hak milik Allah. Contoh lain, kalau masa saya belajar kemarin, guru saya buat contoh, satu orang ada 2 ekor lembu. Satu ekor lembu dibuatnya bekerja bajak sawah, kotor-kotor lah, buat kerja tu, buat kerja ni, penat, kotor apa semua. Sampai hari raya korban, disembelih buat korban. Satu ekor lembu lagi ni dia bela. Bukan setakat dia bela, dimandikan, dipakaikan deodoran. Manusia, anaknya sendiri tak dibelikan dia. Lembu dibelikan. Contoh lah, nak buat contoh, di make up, lembu betina di make up lah, apa, contoh lah. Semacam tak ada. Kalau ada tu mungkin kurang siuman. Nak dibuat contoh. Jadi jiran sebelah dia kata, kau ni kenapa? Yang seekor kau kerja habis-habisan, yang seekor lagi ni kau buat macam orang. Tak siuman ke apa kan? Orang tu cakap lah, suka hati aku lah lembu aku. Kau tak ada lembu nak jealous pula. Kan? Betul juga, orang tak boleh petikai. Dia beli lembu tu sendiri, dia yang bela sendiri. Hak milik dia, suka hati dia lah. Tak ada siapa boleh bertikaikan hak milik dia. Itu pun pada zahir lah. Hakikat sebenar pun, lembu tu pun hak milik Allah Ta'ala. Nak cerita zahir untuk cepat faham, begitulah. Kalau kita ada hak kita pada zahirnya, contoh isteri kita kan, mana orang lain boleh? Boleh apa nama ni, pinjam tak boleh. Kereta boleh lagi, itu pun atas izin kita. Orang kena hormat. Kena hormat, kena apa nama ni, hargai hak orang lain. Kena hormati hak orang lain. Ibaratnya macam tu. Tapi sungguh pun isteri tu hak milik kita, tak boleh kita suruh sebarangan. Ada orang ada isteri, dia suruhnya melacur kan, na'udzubillah min zalik. Jadi itu pun tak boleh, itu pun dosa. Walaupun isteri tu hak milik suami, tapi pun ada syarat lagi. Sebab hakikat yang sebenar pada zahir sahaja hak milik suami. Hakikat sebenar hak milik Allah Ta'ala, isteri itu. Pun ada syarat lagi. Cuma nak buat contoh. Jadi kalau Allah Ta'ala memiliki 100% memang hakikat sebenar, makhluk ni memang semuanya hak milik Allah Ta'ala. Jadi apa yang Allah Ta'ala nak buat, sama ada masukkan dalam syurga atau masukkan dalam neraka, tak ada siapa boleh persoalkan. Memang Allah Ta'ala yang jadikan makhluk, dan Allah Ta'ala yang tentukan nasib makhluk. Dalilnya ada semua, Quran dan hadis. Kalau dah dari Quran dan hadis tak percaya, memang tak tahulah macam mana cara lagi nak buat seseorang itu percaya. Kalau masih iya ke astagfirullahalazim. Dah berdalil Quran hadis. Baik. Jadi nisbah keji, safih, bodoh, zalim tu tadi, jahat tu untuk yang baharu, makhluk tiada kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tiada ditanya daripada barang yang berbuat ia. Allah Ta'ala tak ditanya apa yang diperbuat. Itu dalilnya pun ayat Al-Quran tadi. Dia ada sebut tak? Dalam bab lain dia ada sebut. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Mungkin dah terlepas ataupun akan jumpa, akan datang. Baik. Dan hikmah suruhnya, hikmah tu perkara kebaikan di sebaliknya, di sebalik sesuatu. Dan hikmah suruhnya, perintahnya, dan tegahnya larangan Allah itu zahir percubaan, zahir sahaja, pada luaran.
pada pandangan mata kasar, adakah taat hamba itu atau tiada? Seolah-olah suatu ujian percubaan, tapi bukanlah Allah Ta'ala nak tahu. Percubaan, ujian, dugaan, kata Nabi, cubaan kan, itu semua bukan sebab Allah Ta'ala nak tahu. Itu sebab Allah nak zahirkan, nak tunjukkan kepada makhluk yang lain. Adakah seseorang itu setelah diuji beriman atau tidak, sabar atau tidak, redha atau tidak, dan tiada jadi iktirad atas mazhab ahli sunnah. Firman-Nya dalil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala yarda li'ibadihil kufr, sadaqallahul azim. Artinya, dan tiada redha ia bagi segala hamba-Nya akan kufur. Tu tak redha, maknanya tak naklah. Antara redha dan iradat, keredaan Allah dan iradat Allah itu berbeza. Allah tak redha hamba-Nya kufur, tak beriman, tak bermakna Allah Ta'ala tak nak hamba-Nya kufur. Tidak. Berbeza. Bukan setakat tu, malah perintah Allah dan kehendak Allah juga berlainan. Itu kita dah belajar kemarin pada bab iradat. Perintah Allah dan juga kehendak Allah pun berlainan. Kan, kalau nak ulang kaji balik, ada ketika Allah Ta'ala perintah, tapi Allah Ta'ala tak nak benda itu berlaku. Contoh, Allah Ta'ala perintahkan semua orang beriman, termasuklah Abu Lahab. Allah Ta'ala perintahkan supaya beriman, tapi Allah Ta'ala tak nak Abu Lahab beriman. Sebab itulah Abu Lahab tidak beriman. Sebab Allah Ta'ala tak nak Abu Lahab beriman. Allah takdirkan Abu Lahab tak beriman. Tapi perintah Allah suruh Abu Lahab tak beriman ke? Tidak. Allah Ta'ala perintahkan supaya beriman semua, bukan Abu Lahab saja. Yang pertama. Yang kedua, ada ketika Allah Ta'ala perintahkan dan Allah Ta'ala kehendaki. Tadi Allah Ta'ala perintah, tapi Allah Ta'ala tak nak. Yang kedua, Allah Ta'ala perintah dan Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala nak. Contoh, berimannya Abu Bakar. Kalau bahasa Arabnya Abu Bakar, orang Melayu sebut Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar beriman? Sebab Allah Ta'ala nak Abu Bakar beriman. Allah Ta'ala takdirkan Abu Bakar beriman. Perintah Allah, Allah Ta'ala perintah supaya beriman. Allah Ta'ala perintahkan Abu Bakar dan semua makhluk, manusia dan jin beriman. Sebab tu ke? Sebab Allah Ta'ala perintah Abu Bakar berimanlah, Abu Bakar ni beriman? Tidak. Abu Bakar beriman bukan sebab Allah Ta'ala perintah, tapi sebab Allah takdirkan. Kenapa jadi semua tu? Sebab Allah takdirkan, bukan semestinya perintah Allah. Kenapa Abu Bakar beriman? Allah perintahkan beriman. Kan, Abu Bakar beriman sebab Allah Ta'ala takdirkan. Allah Ta'ala nak Abu Bakar beriman. Itu jawapan yang sebenar, yang betul. Yang ketiga, ada ketika Allah Ta'ala tidak perintahkan, mana larang. Allah Ta'ala larang, jangan buat, tetapi Allah Ta'ala nak benda itu berlaku. Contoh macam tadi, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, dia dah lama pula. Allah Ta'ala larang, tetapi Allah Ta'ala nak benda itu berlaku. Contohnya kufurnya Abu Lahab. Allah Ta'ala larang, jangan kufur, jangan kufur. Tapi Abu Lahab kufur juga, tak beriman juga. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala nak Abu Lahab kufur.
Dan yang keempat, Allah Ta'ala larang dan Allah Ta'ala tak nak berlaku. Allah Ta'ala larang, jangan kufur. Iaitu kufurnya Abu Bakar. Allah Ta'ala larang, jangan tak beriman, jangan kufur. Dan Abu Bakar tak kufur. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala tak nak Abu Bakar kufur. Jadi senang cerita je, kalau pening, seseorang itu beriman atau kufur sebab perintah Allah ke sebab iradat Allah, kehendak Allah? Sebab kehendak Allah. Sebab kehendak Allah, takdir Allah, penentuan Allah, bukan sebab perintah Allah. Itu ulang kaji tuan yang lepas buat iradat. Baik. Jadi begitu juga redha. Ada perkara yang Allah Ta'ala tak redha, iaitu hambanya kufur, kejahatan, kekejian. Itu Allah Ta'ala tak redha. Tak redha tu tidak semestinya tak nak, tidak. Kerana bahawasanya kehendak itu lain daripada redha. Ditegaskan, kehendak dengan redha lain. Bermula yang berpegang dengan ayat yang tersebut itu dibinasakannya. Bermula yang berpegang dengan ayat yang tersebut itu dibinasakannya atas bersamaan keduanya, iaitu redha dengan iradat, iaitu batil. Redha dan juga kehendak Allah tak sama, batil, salah. Dan dengan jumlah maka lazim mesti atas mazhab Mu'tazilah bahawa kebanyakan barang yang jatuh ini berlaku di dalam alam ini atas ketiadaan kehendak Allah Ta'ala. Mu'tazilah cakap, fahaman Mu'tazilah, akidah dia, percayaan dia, ada perkara yang berlaku kat dunia ni Allah Ta'ala tak nak. Yang tadi itulah yang jahat-jahat, yang keji-keji, Allah Ta'ala tak nak, tapi berlaku juga. Dekat situ boleh dipersoalkan, maknanya benda jahat ni Allah Ta'ala tak nak, tapi berlaku juga. Terror betul benda jahat ni, tak termasuk dalam kehendak Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala lemah ke kuat kat situ. Sifat iradat Allah tu tak merangkumi semua. Maknanya ada makhluk kat dunia ni, contoh kata Mu'tazilah ni, benda jahat lah, yang Allah Ta'ala tak nak, jadi juga, berlaku juga. Itu Mu'tazilah tak perasan tu. Bukan tak perasan, degil pun je. Macam yang saya cakap minggu lepas kan, punca si Wasil bin Atta ni, menyebarkan fahaman Mu'tazilah ni, punca utama dia apa? Tak nak dengar cakap guru, tak nak dengar nasihat guru. Guru dia siapa? Hasan Basri. Hasan Basri, dia buat fahaman ni. Wasil bin Atta ni bodoh ke? Dia budak pandai. Budak pandai. Kalau belajar kat sekolah tu nombor 1 aja. Tapi dek kerana degilnya, tak nak menurut nasihat Hasan Basri, malah dia memandai-mandai menjawab soalan yang diajukan kepada Hasan Basri, tapi dia jawab. Dan Hasan Basri beri amaran, i'tazalana Wasil, Wasil telah terpencil. Lagi dia buat halakah sendiri, mengajar sendiri dekat masjid yang sama. Hasan Basri ajar, dia ngajar orang lain fahaman-fahaman ni. Punya nekat Mu'tazilah, Wasil bin Atta. Baik. Jadi Allah Ta'ala hijabkan, tak nampak. Sama ada tak nampak ataupun degil lah. Kalau Mu'tazilah ni kata ada benda kat dunia ni berlaku, Allah Ta'ala tak nak, tapi berlaku juga. Contoh yang jahat-jahat, yang keji-keji, maknanya yang jahat-jahat, yang keji-keji tu Allah Ta'ala tak boleh buat apa. Aku tak nak, tapi macam mana jadi juga. Kalau manusia, sebab manusia memang lemah, kan?
kita apa jadi bapa dah usaha, contohlah satu orang lah kita lah satu orang dah usaha dah sekolahkan agama ataupun ada yang sekolahkan tahfiz anaknya, dah besar merengkel juga tu, degil, menyetan pula padahal dah sekolah agama, dah apa nama ni tahfiz, contohlah seseorang lah bukan semua. Kan ada cerita banyak kan, cerita yang apa disuruh jadi ahli kumpulan nasyid lah apa, dah besar kok warnakan rambut apa bagai kalau ingatlah ceritanya kan. Ini kisah benar lah ceritanya kan. Itu ya memang bukan dalam apa nama ni bidang kuasa bapaknya lagi dah. Bapaknya dah puas ngajar ni, belanjakan sekolah ni, masuk sekolah agama ke sekolah tahfiz ke apa kan, dah usahakan dah jadi baik lah, orang kata hafal ayat Quran, baca agama, dah besar menyetan, pengaruh ni kuat lah kan. Entah pengaruh dari mana. Ya itu memang jelas manusia kan, bapak kan manusia, tak dapat nak di apa kawal semua. Dia jelas manusia makhluk. Allah Ta'ala ni Tuhan. Tuhan kau ada benda yang dia tak nak kau berlaku juga. Ini bukan bapa tau, ini Tuhan. Tuhan tak nak berlaku, jadi juga. Benda jahat atau benda kecil. Itu benda simple je sebenarnya tapi kalau Allah Ta'ala gelapkan hati, memang tak nampak. Baik, dan sesungguhnya telah dihikayat. Maknanya tuan-tuan, kita Ahlussunnah Wal Jamaah berfahaman segala perkara baik dan buruk, jahat ke keji ke, itu semua Allah Ta'ala yang kehendaki, Allah yang nak berlaku, Allah yang takdirkan. Baik, sambung. Dan sesungguhnya telah dihikayat, diceritakan akan bahawa setengah daripada a'immah, imam-imam ahli sunnah hadir ia serta setengah Mu'tazilah. Ini ada satu kisah benar. Ada imam ahli sunnah berjumpa dengan Mu'tazilah bagi berhujah. Maka tatkala duduk Mu'tazilah berkata, ya, subhana man tanazzaha 'anil fahsya, yakni maha suci Tuhan yang suci daripada berkehendak akan fahsya, artinya yang luat-luat, iaitu maksiat, dosa. Bila imam ahli sunnah datang, Mu'tazilah cakap Allah Ta'ala maha suci daripada buat yang keji-keji, yang luat-luat maksiat. Maka berkata ahli sunnah jemaah, subhana man la yaqa'u fi mulkihi illa ma yasha, maha suci Tuhan yang tiada jatuh di dalam miliknya, hak miliknya, melainkan barang yang dikehendakinya. Maha suci Tuhan, maha suci Allah, tiada yang berlaku dalam apa nama ni miliknya ni sesuatu melainkan benda yang dikehendakinya, tak kira baik ke buruk. Maka berkata Mu'tazilah, adakah dikehendak oleh Tuhan kamu bahawa derhaka hamba? Allah Ta'ala memang nak ke hambanya tu derhaka? Maka berkata ahli sunnah, adakah derhaka hamba akan Tuhan kami itu padahal dengan keras? Derhaka hamba akan Tuhan kami itu padahal dengan keras. Maknanya adakah hamba itu derhaka akan Tuhan kami itu padahal dengan keras? Maknanya begitu sama. Maka berkata Mu'tazilah, khabarkan olehmu akan daku jika menegah Tuhan akan daku akan petunjuk dan menghukum ia atasku dengan kejahatan. Adakah berbuat baik ia kepadaku atau berbuat jahat ia? Kalaulah Allah Ta'ala halang aku dari mendapat petunjuk, kemudian Allah Ta'ala hukum, adakah Allah Ta'ala buat baik pada aku ke buat jahat? Maka berkata ahli sunnah, jika menegah ia, yakni Allah Ta'ala tegah halang akan dikau akan barang yang ia milik bagi engkau. Kalau Allah Ta'ala halang benda yang hak milik engkau, maka sesungguhnya telah jahat ia, memang jahatlah Allah Ta'ala. Dan jika menegah ia akan barang yang ia baginya, maka menentu ia dengan rahmatnya. Kalau Allah Ta'ala halang tu memang hak milik Allah, itu Allah Ta'ala tentukan dengan rahmatnya, kasih sayangnya akan orang yang dikehendakinya. Maknanya Mu'tazilah tanya, kalau Allah Ta'ala halang aku dapat hidayah dan Allah Ta'ala hukum aku,
Allah Ta'ala buat baik ke buat jahat ke aku? Ahli sunnah kata, kalau Allah Ta'ala halang engkau daripada engkau dapat hak milik engkau, memang zalimlah Allah Ta'ala, jahatlah. Tapi kalau Allah Ta'ala halang tu memang hak milik dia, engkau ni hamba dia, makhluk Allah Ta'ala, hak milik dia. Allah Ta'ala halang hidayah, maknanya Allah Ta'ala tak bagi hidayah. Hidayah pun milik Allah Ta'ala. Itu tak zalim, itu tak jahat. Itu rahmat Allah kepada orang yang dikehendakinya, kasih sayang Allah kepada orang yang dia nak beri hidayah. Kalau tak beri hidayah, itu keadilan Allah. Maka putus hujah Mu'tazilah daripada munazarah, tak dapat jawab. Fahaman-fahaman sesat ni tuan-tuan, hujah-hujahnya semua patah, putus. Cuma kelemahan kita pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, belajar ataupun ingat ataupun tidak, belajar ataupun tidak dalilnya, hujahnya, dan ingat atau tidak hujahnya atau dalilnya. Baik, itu salah satu contoh kisah benar. Maknanya kalau hujah-hujah ajaran sesat ini sebenarnya boleh dipatahkan, boleh diputuskan. Soal dia nak percaya tak nak percaya itu nombor dua lah. Nah, memang takdir Allah, Allah Ta'ala jadikan si Mu'tazilah ini memang dah dapat dalil, dah dapat hujah, dalil nakli Quran hadis dan dalil akli, dalil akal, dah ada depan mata, dikemukakan hujahnya, tapi tak nak percaya, ia terpulang. Dah memang takdir Allah Ta'ala begitu. Kan dalam surah Al-Baqarah kan ada, jika Allah Ta'ala dah tutup pendengaran dan penglihatan, kita sampaikan macam mana pun kebenaran, dia tak akan terima, kan? Lupa ayat itu. Baik, sambung. Tafsir karahah. Ketahui olehmu bahawa musannif pengarang kitab mentafsir ia akan karahah itu. Musannif ni Imam Sanusi lah, pengarang kitab Ummul Barahin. Jadi mentafsir ia akan karahah. Karahah tu apa? Memaksa. Karahah itu memaksa ataupun terpaksa. Karahah terpaksa itu dengan ketiadaan kehendak. Jadi keras kat sini yang dimaksudkan tadi itu karahah lah, terpaksa. Adakah derhaka hamba akan Tuhan kami itu padahal dengan keras? Ini terpaksa. Allah Ta'ala tak nak hamba itu derhaka, tapi hamba itu derhaka juga. Allah Ta'ala terpaksa lah terima. Allah Ta'ala takdirkan dia itu tak derhaka, hamba itu sendiri yang derhaka. Karahah, keras kat situ maknanya karahah, terpaksa. Itu sebab dikata sini musannif, yakni pengarang kitab Ummul Barahin Imam Sanusi mentafsir ia akan karahah, terpaksa itu dengan ketiadaan kehendak, tak nak, terpaksalah, supaya jangan ditawahum, keliru bahawa murad yang dinaki dengan karahah itu maknanya yang syar'i dari segi syarak, dan iaitu tuntut meninggalkan sesuatu akan sebagai tuntut yang tiada jazam, tiada putus, yakni tiada diseksa atas orang yang berbuat dia. Maka bahawa makruh syar'i itu harus bahawa ta'alluq iradat Allah Ta'ala akan dia, yakni dikehendakinya. Jangankan makruh dan yang haram pun dikehendak Allah, kerana tiada melazimkan atas suruh dan antara iradat itu pada mazhab ahli sunnah. Jadi jangan campurkan dengan hukum syarak. Kalau hukum syarak maknanya derhaka seorang hamba tu Allah Ta'ala yang tentukan, yang jadikan. Nanti seolah-olah kalau buat baik tak semestinya dapat pahala, kalau buat jahat tak semestinya dapat dosa. Jadi tak payah buat apa-apa. Kalau dah memang kita ahli syurga, tak buat apa-apa pun mungkin Allah Ta'ala masukkan syurga. Kalau kita ahli neraka, jadi kalau seseorang tu ahli neraka, taat macam mana pun
dia akan masuk neraka juga. Jadi jangan dicampurkan begitu. Itu sebab soalan sahabat kepada Rasulullah SAW tadi, adakah sudah ditetapkan ahli syurga dan ahli neraka? Rasulullah jawab, bahkan. Lalu sahabat tanya lagi, kalau begitu buat apa kita beramal? Dah tetap ahli syurga neraka. Kalau dipanjangkan soalan tu, buat apa nak beramal lagi? Kalau kita beramal bersusah payah sekalipun, tapi kalau dah memang seseorang tu ahli neraka, masuk juga neraka. Kalau dia tu tak beriman, tidak beramal sekalipun, tapi kalau dah memang ahli syurga, kan masuk syurga juga. Seolah-olah begitulah soalan kalau nak dipanjangkan. Lalu Rasulullah SAW menjawab, beramallah, kerana seseorang yang sudah ditentukan ahli syurga dipermudahkan oleh Allah jalan-jalan menuju ke syurga, dan seseorang yang telah ditetapkan ahli neraka dipermudahkan oleh Allah lorong-lorong jalan-jalan menuju ke neraka. Maknanya dari segi hakikat tauhid, kita wajib percaya ahli syurga, ahli neraka sudah ditetapkan oleh Allah sejak azali lagi, sejak makhluk belum ada. Tetapi pada zahir syariat, kita wajib berbuat baik, wajib meninggalkan kejahatan. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala turunkan agama Islam ini ada hakikat tauhid, ada zahir syariat. Kita kena pegang dua-dua. Jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru. Kalau keliru, habislah. Contoh, fahaman yang keliru, dia pegang hakikat tauhid, dia percaya ahli syurga neraka dah tetap. Zahir syariat dia tak nak pegang. Kewajipan sembahyang tak nak buat, kewajipan puasa, zakat, haji tak nak buat. Dia cuma pegang ahli syurga neraka dah tetap. Buat apa aku nak beramal? Ini fahaman yang sesat, iaitu dipanggil fahaman Jabariyah. Fahaman Jabariyah tidak percaya zahir syariat, menolak zahir syariat. Kufur, jatuh kufur. Sebab apa? Sebab zahir syariat itu Allah Ta'ala juga yang turunkan, Allah Ta'ala juga yang suruh kita ikut. Manakala fahaman yang satu lagi pula hanya pegang zahir syariat, menolak sebahagian daripada hakikat tauhid. Dia percaya yang baik Allah Ta'ala yang jadikan. Masuk syurga tu Allah Ta'ala yang tentukan. Masuk neraka ni bukan Allah yang tentukan. Allah Ta'ala tak nak makhluknya masuk neraka. Boleh agak tak fahaman apa? Yang tadi tu fahaman Mu'tazilah. Dia percaya bahawasanya orang yang buat jahat, yang masuk neraka itu dia sendiri yang nak, bukan Allah Ta'ala yang nak. Makhluk tu sendiri, Allah Ta'ala dah bagi pilihan dah. Allah Ta'ala dah pinjamkan kuasa dah. Maknanya kalau dia sendiri yang pilih, dia sendiri yang buat jahat, masuk neraka, apa dalam muka dia. Fahaman begini juga jatuh kufur, kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kata Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, tak kufur, tak jatuh murtad, tetapi ahlul bid'ah. Maknanya bid'ah tak pernah dibuat oleh Nabi dan para sahabat, iaitu fahaman Allah pinjamkan kuasa bermakhluk, Allah beri pilihan kepada makhluk. Tak pernah difahami, diyakini oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi fahaman yang betul Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hati kita percaya, saya ulang balik, dalam hati kita percaya ahli syurga dan neraka dah tetap. Zahir syariat, pandangan mata kasar, itu wajib berusaha pegang zahir syariat. Wajib sembahyang, wajib puasa, zakat, haji, ikut syarat-syaratnya. Dua-dua perkara kita pegang, zahir syariat dan hakikat tauhid. Itulah jalan yang selamat, jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Khilaf bagi Mu'tazilah, tak sama lagi dengan Mu'tazilah. Pada kata mereka itu bahawa iradat itu atas muafakat ia akan amar, suruhan. Kan? Mu'tazilah dia percaya iradat tu, kehendak Allah tu sama dengan perintah Allah.
Maknanya kalau Allah Ta'ala perintahkan semua beramal, semua beriman, kalau ada yang tak beriman, itu Allah Ta'ala tak nak. Itu yang bahayanya. Ya, fahaman Mu'tazilah ini menyamakan iradat dan perintah Allah, suruhan Allah, kehendak Allah dan perintah Allah. Dan dibinakan iktikad mereka itu atas demikian itu. Kenapa jadi macam tu? Bahawa makruh pada syarak itu tiada kehendak Allah. Allah Ta'ala tak nak. Yang makruh-makruh tu pun Allah Ta'ala tak nak. Berlaku juga tak? Berlaku juga. Maka tersalah mereka itu. Kenapa? Kerana tiada melazim atas keduanya, tetapi adalah antara keduanya itu umum dan khusus, daripada satu wajah, daripada satu sudut, satu perkara. Maka terkadang menyuruh Allah Ta'ala dan berkehendak ia, seperti iman sekalian Nabi dan sekalian malaikat dan sekalian mukmin. Dan terkadang tiada menyuruh Allah Ta'ala dan tiada berkehendak ia, seperti kufur pada hak mereka itu. Dan terkadang menyuruh Allah Ta'ala dan tiada berkehendak ia, seperti iman orang yang terdahulu daripada ilmu Ta'ala, bahawa tiada beriman ia, seperti Abi Jahal dan Abi Lahab dan tentera keduanya. Maka bahawasanya mereka itu disuruh dengan beriman, tetapi tiada dikehendak oleh Allah Ta'ala akan dia daripada mereka itu. Dan terkadang berkehendak Allah Ta'ala dan tiada menyuruh ia, Allah Ta'ala tak suruh, seperti segala yang makruh dan segala yang haram dan segala yang harus. Maka bahawasanya berkehendak Allah Ta'ala akan ia dengan dalil jatuhnya, berlakunya, dan tiada menyuruh ia dengan dia. Senang cerita, sesuatu perkara yang berlaku itu baik atau buruk, beriman atau tidak, bergantung pada iradat Allah, kehendak Allah, nasib yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, bukan suruhan Allah Ta'ala. Jadi perintah Allah, suruhan Allah dan kehendak Allah dua perkara yang berbeza. Cukuplah kedar tuan-tuan, dua perkara. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar sama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mari kita selawat Ibrahimiyah sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.